Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita bincangkan pula mengenai Poisson probability distribution and Poisson formula. Okey, so kalau kita nak bandingkan dengan di antara Poisson dengan binomial, dia hanya berbeza dari segi situasi dan juga formula. So yang lain-lain tu cara untuk mengira dan juga mungkin yang berbeza dalam segi formula dan sebagainya lah. Cuma kalau dia punya kalau masih ingat lagi kan, dalam binomial kita ada inequalities kan. P X less and equal to 2, benda-benda macam tu hampir keseluruhannya adalah sama. Alright, so now kita lihat kepada Poisson. Jadi Poisson ini bila kita sebut pasal Poisson, dia sebenarnya dia melibatkan apa yang disebut time or space interval. Misalnya macam ni kan, the number of accidents that occur on a given highway during a 1 week period. Nampak tak? This is the keyword mention about the time interval. Sama juga dengan contoh nombor 2 ini, 1 hour interval dan juga a given week. Nampak tak? So, situasi macam ini akan menjurus kepada penyelesaian yang melibatkan Poisson. Alright? So, kita pergi kepada my handout kat sini. Nak terangkan sikit mengenai Poisson. Baik, Poisson dia punya notation dia adalah X. Lepas tu, yang ni ya, P naught ni ya. So, this is stand for Poisson. Dan ini adalah mu ataupun lambda. So mu ataupun lambda ini dia merujuk kepada the mean, dia punya purata ya, average ya. So mu ataupun lambda. Ini adalah tata tanda penulisan bagi Poisson. Baik, saya nak terangkan sedikit mengenai perbezaan di antara binomial yang telah pun kita belajar sebelum ini versus Poisson. Jadi binomial dia have finite discrete values. Dia sampai n sahaja. Sementara untuk Poisson dia infinite. Dia boleh infinite ya. Dia infinite. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam binomial dia melibatkan independent trial, success or failure. Okey. Sementara untuk Poisson dia melibatkan time ataupun space interval. Misalnya berikut, number of car arriving at a toll every hour. Okay, so ini adalah time dan dia melibatkan interval. Maka dalam kes ini dia pasti melibatkan Poisson. Baik, sama seperti binomial, Poisson juga mempunyai formula. Berikut adalah formula bagi Poisson. Ini lebih ringkas dan lebih mudah berbanding dengan binomial ya. So ini kalau kita nak guna formula. So kita ada exponent power of minus lambda. Lambda tu adalah apa? Average number of success ya. Average ya, purata dia. Darabkan dengan lambda kuasa x over x factorial. So ini adalah formula bagi Poisson. So since kita dah tahu apakah lambda, apakah x, maka kita dah boleh dapat jawapan by using the formula. So, beside formula, sama seperti binomial, kita juga boleh menggunakan Poisson table. Dan di dalam Poisson table, kita hanya perlukan ini sahaja, iaitu nilai x dalam soalan dan juga nilai lambda di dalam soalan. So, since dua nilai ini ada, maka kita dah boleh dapat jawapan. Nanti kita lihat macam mana kita nak baca Poisson table. Jadi ini adalah apa? Eksponen ya, 2.71828 yang ini kita boleh tekan, ada dalam kalkulator, lebih accurate lagi. Dan lambda ini adalah the Poisson parameter which refer to the average number of success. Baik, Poisson formula, Poisson table, dan kita ada mean, variance dan juga standard deviation. Sama seperti binomial. Binomial pun ada, Poisson pun ada. Cuma di dalam Poisson, mean dengan variance adalah sama. Alright, mean dan variance adalah sama, iaitu lambda tersebut ataupun mu tersebut ataupun average tersebut yang diberi dalam soalan.
So sebab itulah yang kamu nampak dalam kotak hitam kat sini, yang saya gerak kamu sini, EX ataupun expected value ataupun mu ataupun lambda dekat sini sama dengan variance. Ya, sama dengan variance. Nilai dia sama. Jadi standard deviation adalah square root of the variance yang kita dapat daripada atas ni. Okey. So ini jauh lebih mudah daripada binomial. Okay, kita lihat macam mana kita nak baca Poisson table, which is more easier in comparison dengan binomial. Let's say we are given lambda, katakan 3 dan nilai x tu adalah 2. Jadi dia punya tata tanda penulisan bagi kebarangkalian itu the probability gonna be x equal to 2. Jadi kita akan lihat, kalau ini adalah saya print screen daripada modul, ini adalah contoh table yang kita ada. Dan nilai di atas ini, nampak tak? 2.1, 2.2 sampai 3.0 ini adalah merujuk kepada nilai lambda. Okey. Dan yang nilai 0, 1, 2, 3 sampai ke bawah ini merujuk kepada nilai x. Jadi kalau kita ada soalan yang semudah macam ni, kita ada lambda 3, x2. Jadi kita nak lihat dia punya intersection. So lambda tu 3, pilih 3 kat sini. Dan x tu 2, pilih 2 dekat sini. Maka the intersection gonna be this. 0.2240. Okay? Boleh ya? Ini adalah satu contoh. Tapi nilai-nilai lambda dan nilai x ini ada dia panjang lagi. So kita ada beberapa helai Poisson table. Dan kamu semua kena check lah. So kena check lambda yang sesuai, cari lambda tersebut terlebih dahulu, then baru cari nilai x. Intersection dia adalah jawapan. Alright. Okey, jadi kita lihat beberapa info dekat sini. Ini Poisson formula, kita dah bincang yang ini, tak ada masalah. Lepas tu ini adalah satu contoh. Kalau kita baca contoh di sini, kita akan dapat satu info yang penting, iaitu average dia. Ya, dia punya lambda dia iaitu 3. Yang ini. Okey, kita dah dapat lambda, mana x? So x datang daripada setiap bahagian ini. Bahagian pertama dia kata exactly 2. Ya, exactly 2, maka probability x equal to 2. So from here terpulang kepada kamu sama ada nak menggunakan Poisson formula ataupun Poisson table. Yang kedua adalah at most 1. So penulisan dia adalah x less and equal to 1. Jadi sebenarnya bila kita nak memahami terms-terms yang digunakan ini yang melibatkan the equality or inequality, it is very similar dengan apa yang kita belajar dalam binomial. Kembangan dia kan. So ini terms dia, ini adalah dia punya inequalities dia. Lepas tu kita kena expandkan yang mana-mana perlu. Jadi misalnya yang B ni kan, x less than equal to 1. Jadi dia adalah setara dengan x sama dengan 0 tambah x sama dengan 1. So macam ni. So from here, this part, dapatkan nilai tu dari table dan dapatkan nilai ini pula dari table. Ataupun nak pakai formula pun boleh. So table lah senang. Sebab tak sampai seminit kita dah boleh dapat jawapan kan. So kalau pakai formula kita kena kira. So ini adalah satu contoh di mana kita boleh gunakan Poisson. Jadi yang ini pun sama ya. Yang ini pun sama. Kalau kita lihat situasi ini, kita kena extract the most important information, iaitu lambda. So di sini lambda 2 dan di sini ada dia punya soalan dan kita kena belajar macam mana kita extract ini ke dalam bentuk inequalities. Equality or inequalities. So saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak baca these terms, exactly 6, at most 3, at least 7. Ya, ini cara kita menulis inequalities tersebut dan kembangannya. So saya rasa kamu faham ni So yang B ni, x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3. So from the table of Poisson, dapatkan nilai setiap satu ni, tambahkan dia. So macam tu.
So yang C pun sama juga, kita akan mengguna pakai satu tolak yang ini x less than 7, dan kita akan cari berikut satu persatu. Nampak macam panjang tapi tak mengapa asalkan kita tahu macam mana nak buat. Dan kita boleh kira kat sini dan kita akan dapat jawapan straight away. Okey, itu adalah Poisson. Dan seterusnya adalah benda mudah sahaja, iaitu mean dan juga standard deviation, di mana saya dah sebutkan sebelum ini. Mean dengan variance, yang ini ya, mean dengan variance adalah sama, dan ini adalah standard deviation dia. Okey, so tak ada soalan dekat sini, hanya note saja. Dan dia menerangkan tentang formula yang digunakan. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu untuk Poisson. Kita jumpa pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.